Kembali menemani hujung minggu anda dengan pelbagai kisah menarik dalam kehidupan wanita untuk sama-sama kita jadikan teladan dan sempadan. Pastinya di Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hujung minggu. Selamat Hari Wanita Sedunia. Mira ucapkan khusus untuk yang bergelar Hawa, yang sentiasa menyerahkan jiwa dan raga, yang sentiasa rela berkorban, tidak kira sebagai ibu, isteri mahupun anak. Jikalau diminta nyawa sekalipun, asalkan orang yang dikasihi tersisih daripada kesakitan mahupun penderitaan. Begitulah tingginya nilai pengorbanan seorang wanita yang diberi tugas khusus oleh Tuhan menggendong zuriat penyambung survival umat manusia. Walaupun hanya sehari dalam setahun diiktiraf sebagai hari untuk mereka, jadikanlah 24 jam dalam 365 hari ini untuk melakukan sesuatu yang istimewa buat insan bergelar wanita dalam hidup anda. Jangan lupa kongsikan acara istimewa Hari Wanita menerusi Instagram Nona. Menarik di Nona minggu ini. Tak semua jasad datang dalam keadaan yang sempurna kepada kita. Yang mencabarnya adalah mungkin nak membiasakan dengan bau. Berani memang penting. Bahagia. Saya rasa saya tak menyesal memilih lagu tu sebagai single saya sebab saya rasa lagu tu adalah satu lagu woman empowerment, jiwa kewanitaan tu. And I hope you guys also like it. Bila nak diet ni, kena ikut 80% pemakanan, 20% lagi tu adalah exercise. Tak boleh jaga makan sahaja, tapi kena juga exercise. Tak pernah lapuk ditelan zaman. Fabrik songket yang sangat sinonim sebagai hasil seni dan budaya tradisional Malaysia sering menjadi pilihan utama bagi menghasilkan busana mewah dengan sentuhan klasik. Ingin memartabatkan fabrik ini di Persada Peragaan Antarabangsa, pereka Yusti Dina turut menggunakan kain tenunan songket untuk rekaan terbaharunya di pertunjukan fashion Songket to the World. Lebih istimewa lagi, kesemua songket yang diperagakan adalah hasil tenunan banduan daripada Kompleks Songket Penjara Marang Terengganu. Saksikan pesonanya dalam segmen Lensa Gaya. Terkenal sebagai jenama fashion yang sangat menghargai keunikan hasil songket, Yusti Diana tidak hanya tampil dengan rekaan tradisional, malah turut menghasilkan pelbagai koleksi busana menggunakan fabrik ini. Sesuai digayakan ke majlis-majlis kerajaan, pemilihan fabrik songket jelas menggambarkan citarasa pemakai yang gemarkan rekaan mewah dengan elemen gaya klasik. Yusti Diana ni lebih kepada mempromosikan songket. Kalau tengok kita punya perjalanan pun memang kita banyak buat macam pertandingan supaya dapat memartabatkan songket ke mata dunia. Lebih membanggakan, koleksi rekaannya pernah dipersembahkan di acara fashion antarabangsa seperti Minggu Fashion New York dan Milan. Dalam usaha untuk menarik minat golongan milenial terhadap fabrik tradisi ini, pelbagai pertandingan fashion berasaskan songket telah dianjurkan dengan kerjasama beberapa universiti tempatan. Pertandingan Malaysia Songket Fashion Award pada tahun 2017 itu hari di Istana Budaya. Kebanyakannya datang daripada peserta-peserta datang daripada kolej-kolej komuniti, daripada universiti, daripada Sarawak pun ada datang, ada menyertai kita punya pertandingan tu. Benda tu pertama kali, mungkin permulaan tu mungkin ramai yang tidak yakin. Tapi bila dah saya dapat penyertaan 200 lebih juga masa tu. Dalam masa awal-awal dulu.
And then bila semua dah berjalan, feedback daripada diorang macam diorang kata antara yang terbaik. Mempertaruhkan 3 jenis koleksi berbeza iaitu pakaian sedia dipakai, kain tenunan songket dan aksesoris seperti tas tangan serta beg silang yang telah dihasilkan dengan kerjasama pihak Kompleks Songket Penjara Marang, Terengganu. Kesemua hasil rekaan tenunan songket ini merupakan garapan idea daripada Yusti sebelum ditenun oleh banduan yang terlibat. Selepas saya dapat peluang masuk ke dalam bengkel penjara, so saya terpanggil untuk kata berkongsi dengan mereka. Sebab bila saya tengok hasil kerja diorang dengan penenun-penenun yang banyak kan, rasa macam why not kita tak cuba ketengahkan diorang ni. Permulaan dulu saya nak menempah sahaja untuk kita punya collection dengan touch of songket tu kita nak produk. So asalnya macam itulah. Tetapi bila saya dapat bertentang mata, lihat sendiri bagaimana banduan-banduan ni, hasil kerja diorang, so saya macam terpanggil untuk buat sesuatu untuk songket ni. Melalui kerjasama dengan Kompleks Songket Penjara Marang, Yustidiana membawakan 10 rekaan songket terbaharu dengan corak yang cukup unik dan istimewa. Tampil dengan kelainan, rekaan kali ini membawakan songket 2 wajah di mana corak songketnya berbeza di bahagian hadapan dan belakang fabrik. Walaupun ditenun oleh golongan lelaki, hasilnya tetap kemas dan halus. Okay, pada mulanya Puan Yusti dan kami membuat, kami memang dalam collection, kalau yang mana yang dah tahu, memang mengutamakan songket, terutama songket Malaysia. Dan Puan Yusti memang dia nak mencari penenun yang boleh membuat songket mengikut desain yang ditentukan dan yang ditetapkan. Sebelum ni kami membeli songket yang biasanya kain pasang, samping, and then kami gunting, potong. Kat situ rasa macam ya Allah, sebab songket tu susah nak buat. Betul. Bila kita potong tu kita rasa macam hancurnya. So bila kita jumpa dengan penjara ni boleh mengikut apa yang kita nak dan saiz apa yang kita nak. So itu salah satu sebab yang kita rasa macam kita betul-betul appreciate setiap tenunan songket tu. Supaya tak dipotong-potong, maksudnya tak dirosakkan lah. So, lagipun penjara ada dalam 100 lebih penenun kan. Mengikut Malaysia punya penenun pun paling banyak penenun adalah di dalam penjara. Selain rekaan songket, Yusti turut bekerjasama dengan anak didiknya bagi melahirkan sebuah lagi jenama baharu. Turut mendapat sentuhan seni daripada banduan di Kompleks Songket Penjara Marang, Terengganu. Koleksi Inmate ini lebih fokus kepada beg tangan yang bermotifkan corak songket dan penggunaan material kulit. Ini adalah permulaan untuk tahun 2024 dan saya pun dah lama sangat berdiam diri dalam industri, so saya rasa saya mengharapkan dapat terus kita menapak lagi pergi ke peringkat yang lebih baik lagi. Semoga penggunaan fabrik tradisi seperti tenunan songket ini bukan sahaja lebih dihargai oleh penggemar fashion, malah mampu membuka mata masyarakat agar sentiasa berbangga dengan hasil seni dan budaya tempatan. Alah bisa, tegal biasa. Tugas sebagai seorang pakar forensik bukanlah sesuatu yang mudah. Namun bagi wanita hebat ini, dia ibarat sudah lali setiap kali berdepan dengan apa jua rupa keadaan mayat yang perlu dibedah siasat. Lebih mencabar lagi apabila pakar forensik turut memainkan peranan yang besar dalam membantu kes siasatan jenayah kerana setiap petunjuk yang diberikan memudahkan banyak pihak termasuklah polis dan keluarga mangsa. Nona berkesempatan mendekati figura berwibawa ini iaitu Pengarah Perubatan Institut Forensik Negara Dr. Salmah Arsyad bagi menyelami kisah pengalaman mencabarnya sepanjang bertugas sebagai seorang pakar forensik wanita. Saya Dr. Salmah binti Arsyad. Saya adalah pakar perubatan forensik di Jabatan Perubatan Forensik Institut Perubatan Forensik Hospital Kuala Lumpur. Ibarat habis geli oleh geletek,
habis bisa oleh biasa. Sama seperti petugas perubatan forensik yang lain, pengarah wanita pertama di Institut Perubatan Forensik Negara Hospital Kuala Lumpur ini akui rutin bekerja di dalam bilik mayat sudah menjadi kebiasaan buat dirinya. Rasa takut dan gemetar diketepikan demi melaksanakan tanggungjawab penting yang diamanahkan kepadanya. Masa awal-awal saya jadi doktor dulu, sebenarnya ibu bapa saya macam agak sedih. Ibu saya cakap, kenapa tak jadi cikgu? Saya dilahirkan di kalangan keluarga guru. Adik-beradik saya, makcik, bapa-bapa saudara saya, datuk saya juga seorang guru. Saya tidak berminat untuk menjadi seorang guru. Saya lebih kepada doktor. Saya dilahirkan dalam keluarga yang agak susah. Ibu bapa saya hanya mengerjakan sawah padi. Walaupun saya yang bongsu, banyak pengorbanan datang daripada adik-beradik saya yang lebih tua supaya saya dapat pendidikan yang lebih baik. Sebelum bertugas di Hospital Kuala Lumpur, Dr. Salmah pernah berkhidmat di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Serdang, Selangor. Minat yang mendalam terhadap bidang ini sejak di bangku sekolah menjadikan tugas dan pengalamannya selama 15 tahun di Jabatan Forensik cukup berharga. Ketika saya menziarah ke rumah sahabat baik saya di Hospital Terengganu, yang mana bapanya merupakan seorang pakar forensik. Saya bantu dia seolah macam saya buat elective posting lah. Saya bantu dia untuk menyusun gambar-gambar kes forensik yang telah dilakukan. Pada ketika itu tahun 1996. Jadi tiada kamera digital. Semua adalah filem dan gambar betul lah, gambar fotografi yang bentuk kertas tu, dan kami kena susun mengikut kes. Dari situ saya sudah terdetik macam seronok juga jadi forensik ni. Bidang forensik merupakan antara skop kerja yang sangat mencabar kerana ia bukan sahaja memerlukan kepakaran perubatan, malah turut melibatkan proses perundangan. Prosedur bedah siasat perlu dilakukan secepat mungkin agar kesiasatan dapat diselesaikan segera. Mayat yang tidak dituntut akan dikebumikan selepas 14 hari atau sekiranya usaha mengenal pasti identiti mangsa dan waris gagal dilakukan. Tak semua jasad datang dalam keadaan yang sempurna kepada kita. Mungkin ada bahagian-bahagian yang telah hilang, terutama sekali kes-kes kecelakaan, kemalangan. Kita nampak ngeri itu biasanya daripada wajahnya tak seperti manusia ataupun sudah berubah akibat proses pembusukan. Waris pun kita tak galakkan untuk tengok, hanya orang yang kuat semangat je boleh tengok untuk identifikasi. Dalam kes macam ni pun sukar untuk waris identify, wajah telah bertukar, lidah dah bengkak, mata pun kadang-kadang dah terkeluar daripada soket. Yang mencabarnya adalah mungkin nak membiasakan dengan bau, especially kalau jasad tu dah start membusuk. Nasib 18 penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang didakwa membunuh bersubahat membunuh. Pendakwaan telah mengemukakan 31 orang saksi termasuk pakar perubatan forensik Hospital Serdang Dr. Salmah Arshad serta 2 saksi yang melihat perbuatan menekap setrika wap. Sebagai seorang pakar berpengalaman dan berwibawa, Dr. Salmah, 44 tahun, pastinya tidak terkecuali dalam mengendalikan kes jenayah serius maupun yang berprofil tinggi. Yang pernah saya handle adalah kematian pelajar UPNM. Pada ketika itu saya di Hospital Serdang lagi lah. Kes ni mendapat liputan media yang sangat luas dan juga banyak tekanan daripada luar. Itu adalah kes yang agak mencabar untuk saya dan kecederaan dia juga agak teruk yang memberikan impak kepada kehidupan saya juga. Situasi itu menakutkan adalah ketika Op Daulat di Lahad Datu. Walaupun kita bersama rombongan untuk melakukan bedah siasat di Hospital Lahad Datu, tapi dengan situasi yang agak kritikal di mana di situ ada pencerobohan daripada pihak Sulu. Kita sampai di lapangan terbang tu disambut dengan escort polis bersenjata untuk memastikan kita selamat sampai ke hotel dan juga selamat untuk sampai ke hospital. Dan di situ juga jasad-jasad semua dah mereput.
Biarpun berlainan bidang, Dr. Salma bersyukur kerana suaminya yang bertugas sebagai seorang jurutera di syarikat minyak dan gas sentiasa memahami kerjaya serta rutin sibuknya di hospital. Saya berkahwin ketika saya masih pelajar perubatan. Jadi walaupun suami saya bukan dalam bidang perubatan, tapi dia dah memahami skop tugas seorang doktor, sangat sibuk dan banyak meninggalkan rumah. Alhamdulillah keluarga suami sendiri menyokong karier saya. Pengalaman bekerja dengan Dr. Salma selama setahun lebih ni memang okey lah. Dia sebagai pakar senang approachable, sangat approachable, berdedikasi dan mudah untuk dibawa berbincang. Sebagai pegawai perubatan saya, dia macam ada limitasi pekerjaan saya sendiri. So saya boleh rujuk kepada dia dengan mudah lah. Dr. Salma ni seorang yang lagi saya rasa kena pandang tinggi dari segi experience dia. Beliau pun telah orang kata mempunyai pengalaman yang sangat banyak lah. Lagipun dengan Dr. Salma, saya rasa saya lagi senang untuk belajar dan bekerja. Bagi mereka-mereka yang menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang pakar perubatan forensik, terapkan keinginan, kesungguhan untuk menjadi seorang doktor dahulu. Kita kena tahu semua benda, pembedahan perubatan dan juga yang lain-lain. Baru kita faham apa yang kita akan periksa. Berani memang penting. Selain itu, cabaran di forensik adalah cabaran ketika hadir ke mahkamah. Ramai yang merasakan agak tertekan ketika hadir ke mahkamah kerana itu bukan bidang kuasa doktor. Yang mana doktor biasa, maksudnya doktor biasa bila berjumpa dengan pesakit, interaksi antara doktor dan pesakit, dia berbanding dengan di mahkamah, doktor adalah sebagai saksi pakar. Dari situ kita kena mempertahankan dengan kenyataan yang kita ada dan dipersoalkan oleh peguam-peguam bela dan soalan-soalannya mungkin akan mencabar kredibiliti seorang doktor di situ. Proses dia macam mana tadi doktor cakap? Memang simpan kat sini. Oh, maksudnya memang akan simpan sini. Tugas sebagai seorang pakar forensik ini sebenarnya bukan sahaja memerlukan kepakaran dan skill, namun mereka juga memerlukan kekuatan mental dan juga emosi apabila berhadapan dengan main yang pelbagai rupa. Hanya mereka yang benar-benar berani dan berkredibiliti saja mampu untuk menggalas tanggungjawab yang besar dan penting seperti ini. Dan kalau tanya saya, sudah seharian saya di sini, itu pun dah seram sejuk rasanya. Kan doktor? Kecekalan dan kejayaan Dr. Salma dalam melaksanakan tugasnya jelas membuktikan bahawa golongan Hawa mampu menggalas tanggungjawab besar dalam apa jua bidang yang diceburi. Semoga lebih ramai lapisan muda, terutamanya wanita, tampil lebih berani untuk merealisasikan minat mereka, khususnya dalam bidang forensik. Sejak tular di laman media sosial, hidangan pemanis mulut kek tapak kuda kini semakin menjadi buruan sama ada dalam talian mahupun di kedai-kedai pastri. Juadah kegemaran ramai ini diperbuat daripada lapisan kek span yang digulung bersama inti coklat kacang hazel dan pelbagai perisa lain sehingga berbentuk seperti tapak ladam kuda. Khas buat penonton setia Nona, Puteri Nur Alia Syafiqah Megat Azhar bakal berkongsi cara penyediaan menu tular ini serta satu lagi resepi istimewa iaitu biskut chip coklat garam laut atau sea salt soft cookies. Berkelulusan dalam bidang kulinari dan pastri, pemilik jenama Alia and Her Cakes ini sering berkongsi kepakarannya dengan mengadakan kelas masakan dan pastri. Hai, hari ni kita akan buat dua resepi. Yang pertama, soft cookies dan juga kek tapak kuda. Bahan-bahan untuk membuat kek tapak kuda ialah tepung gandum, serbuk susu, serbuk penaik, gula kastor, ovelet, mentega yang dicairkan, telur, telur kuning, esen vanila dan coklat compound. Untuk intinya pula sediakan serbuk bijirin, coklat compound dan coklat kacang hazel.
Okey, so sekarang kita akan buatkan kek tapak kuda. So, mula-mula kita masukkan 3 biji telur dan juga 3 biji telur kuning. Kemudian, masukkan gula kastor, ovalet dan esen vanila. Kacau adunan pada kelajuan maksima selama lebih kurang 5 minit. Setelah semuanya sebati, masukkan pula tepung dan mentega sedikit demi sedikit. Apabila semua adunan dah sebati, kita boleh angkatkan dia untuk bahagikan dia kepada dua, untuk kita buat satu flavor coklat dan juga flavor vanila. Masukkan coklat ke dalam adunan yang telah diasingkan dan gaul hingga sekata. Seterusnya, masukkan adunan coklat tadi ke dalam loyang bersaiz 8 inci. Untuk lapisan atas, masukkan pula adunan vanila. Anda boleh gunakan lebihan adunan coklat yang telah diasingkan untuk membuat hiasan di atas permukaan kek. Kemudian kita akan bakarkan kek kita selama 25 minit suhu 150 darjah. Okey, so sekarang kita akan buatkan inti untuk kek tapak kuda. So kita ada serbuk bijirin dan juga coklat compound. So kita masukkan coklat compound kita ke dalam serbuk bijirin. Gaulkan serbuk bijirin bersama coklat compound sehingga sebati. Potong kek yang telah disejukkan kepada dua bahagian. Letakkan potongan kek di atas pembalut plastik agar lebih mudah untuk dibentuk. Kemudian, ratakan coklat kacang hazel di atas permukaan kek bersama inti campuran bijirin dan coklat. Kemudian kita pegangkan kedua-dua belah tangan dekat hujung pembalut kita. Dan kita perlahan-lahan kita nak terbalikkan dia, nak gulung dia. So, dah siap. Kita sejukkan sekejap and then boleh potong supaya dia nampak tapak kuda kita. Untuk resepi biskut lembut atau soft cookies pula sediakan mentega, chip coklat, tepung gandum, serbuk penaik, gula kastor, gula perang dan telur. Mula kita akan masukkan butter. Kita letakkan gula kastor, gula perang. Adun kesemua bahan selama lebih kurang 5 minit dengan kelajuan yang perlahan. Okey, kemudian kita nak masukkan telur. Telur ni kita pecahkan dulu supaya untuk pastikan tak ada telur yang buruk ataupun busuk lah. Okey, kemudian kita akan masukkan tepung gandum yang telah diayak bersama baking powder. Dalam masa yang sama, mixer tu kena low speed. Okey, kemudian kita akan masukkan chocolate chip. Putar adunan hingga sebati. Sejukkan ia sekurang-kurangnya 30 minit di dalam peti sejuk untuk mendapatkan tekstur biskut yang lebih cantik. Semburkan minyak pada loyang bagi mengelakkan biskut daripada melekat. Susunkan adunan dengan jarak 1 inci bagi mengelakkan biskut bercantum. Bakar adunan biskut pada suhu 150 darjah Celsius selama 15 minit. Okey, ini cookies yang telah siap dibakar. So, kita boleh transferkan dekat atas rak penyejuk kita. Cookies kita dia agak rangup di luar dan di tepi, tetapi masih lembut di dalam. Sajian pemanis mula ini sememangnya enak untuk dinikmati ketika bersantai bersama keluarga dan teman-teman. Namun, pastikan anda tidak mengambilnya secara berlebih-lebihan demi menjaga diet yang sihat dan amalan pemakanan yang seimbang.
Rumah banglo yang terletak di kawasan desa menjadi lokasi pilihan untuk siaran Nona minggu ini. Kediaman yang dimiliki oleh Encik Zulkifli Harun dan pasangan Puan Faridah Fasha Mahmad dihias indah dengan konsep dekorasi bertemakan moden klasik dengan sedikit sentuhan elemen rumah ladang. Berbekalkan pengalaman dan idea sendiri, pemilik memilih untuk menata rias kediaman dengan rona warna semula jadi agar suasana di segenap ruang tampak lebih tenang dan sentiasa sedap mata memandang. Ruang makan yang berhadapan dengan kolam renang peribadi menjadi sudut kegemaran pemilik untuk luangkan masa bersama keluarga dan tetamu yang bertandang. Lebih 16 tahun berkecimpung dalam industri hiburan tanah air sudah cukup membuatkan penyanyi wanita ini dikenali ramai, terutamanya peminat muzik pop dan balada. Bercita-cita untuk bergelar seorang penyanyi sedari kecil, bakat pemilik vokal lagu popular pudar ini mula digilap menerusi sebuah program reality TV. Bersama Nona menelusuri perjalanan suka duka sepanjang karier dan perkembangan terbaru Indah Ruhaila dalam segmen Kisah Selebriti. Aku selalu rindu, sepi membunuhku, kedinginan malam. Gemar mengambil bahagian dalam pelbagai pertandingan nyanyian, Indah atau nama sebenarnya Siti Ruhaila Husin telah menjinakkan diri dalam dunia seni sedari usia 6 tahun. Dia bukan macam saya cakap dengan bapa saya, oh ayah saya nak jadi penyanyi. Dia bukan macam tu. Dia macam terjadi dengan sendirinya macam tu. Tapi alhamdulillah family saya menyokong, especially ayah saya. And of course my pakcik-pakcik semua memang dari dulu lagi kalau wedding kat kampung tu memang kalau saya nyanyi semua cakap boleh pergi jauh ni, nyanyi je lah cakap macam tu kan. Tapi masa tu saya macam kurang yakin betul ke ni, macam betul ke suara boleh pergi jauh kan. Tapi saya kira macam just menyanyi sebab saya rasa minat menyanyi. Tapi saya tak terfikir saya akan sampai ke tahap ni. Antara pencapaian terbaik Indah dalam bidang muzik adalah apabila lagu Percayalah dendangannya berjaya memasuki peringkat akhir anugerah juara lagu ke-29. To be honest, sebenarnya saya memang tak expect langsung sebab saya rasa time tu saya tengok yang masuk semua semi-final semua yang bergempak ni, yang macam saya ni macam kecil lah sebab saya masih baru lagi kan dalam industri. Saya dianggap underdog sebenarnya kat dalam semi-final tu sebenarnya. Tapi tiba-tiba bila dia announce je Indah Ruhaila, Percayalah, saya jadi macam betul ke ni, macam mimpi. Saya rasa macam mimpi sangat-sangat tau. And nervous sangat-sangat time tu sebab of course lah kita dengan tak banyak pengalaman. Saya masih muda time tu, tak banyak pengalaman sangat. Tapi alhamdulillah saya dah buat yang terbaik untuk AJL 29 dan saya rasa impact dia sampai ke hari ni. Orang masih lagi jumpa saya, orang masih lagi tanya dengan saya pasal chandelier tu apa semua kan. Sampai ke hari ni. It was a long journey actually. Really long journey. Tapi saya berjaya untuk telan satu persatu. Daripada umur 17 tahun buat album, tak ada experience. Baru sangat menceburkan diri dalam nyanyian. And then it comes with diri saya yang sekarang selepas 20 tahun. Mungkin sebab saya dah banyak menyanyi di event, saya dah banyak jumpa orang, kita dah gain experience sebenarnya. Itulah yang membezakan diri saya dulu dan sekarang. Saya rasa adalah pengalaman. Yang pengalaman tu hanya kita je yang boleh laluinya dulu. And it comes later with the knowledge and all that. Jikalau Tuhan mendengarkan ini, haraplah supaya senang di hati. Masa tu company ayah saya ada hire 2 orang guru Indonesia
dari Solo, memang pakar dia dalam muzik keroncong ni. So saya masa tu kena test lah nyanyi sebenarnya. Sebab saya memang masa tu tak pandai menyanyi sangat. Itu dah startingnya saya start balik menyanyi waktu umur 16 tahun. Saya lebih fokus lah time tu. Dan saya diajar oleh 2 orang guru ni daripada Solo ni nak menyanyikan lagu keroncong dengan cara yang betul lah. Macam lenggok dia and all that kan. So sebenarnya saya dapat experience yang lain sebenarnya. Daripada usia muda lagi saya dah diajar oleh orang luar. Bila saya fikir balik, sekarang ni saya rasa saya suka sangat keroncong. Sebab dulu saya tak suka, tapi sekarang ni saya suka sangat sebab ilmu tu. Tak semua orang boleh menyanyikan lagu keroncong. Banyak orang tak tahu saya boleh menyanyikan lagu keroncong. So saya memang ada terfikir untuk buat satu album irama keroncong. InsyaAllah doakan saya. Kalau benda ni jadi memang thank you Nona. Memang saya rasa ini adalah satu pencapaian yang terbaik lah sebenarnya. And I hope so. Kita tunggulah nanti. And saya rasa saya tak menyesal pun memilih lagu tu sebagai single saya sebab saya rasa lagu tu adalah satu lagu woman empowerment yang saya sangat suka kan dia punya jiwa kewanitaan tu. And I hope you guys also like it. Mawar merah sang pujangga sia-sia, bahagia yang di jiwa bila cintaku adalah diriku, diriku dan diriku indah. Soalan sikit boleh? Boleh? Alright. So, first, Indah Ruhaila seorang yang introvert atau extrovert? Saya introvert. Habit atau kebiasaan Indah setiap kali persembahan? Saya kena minum teh tarik. Kalau tak minum, dia macam? Saya rasa tak lengkap hidup saya. Tips Indah untuk menjaga suara? Tips saya cukup tidur. Satu impian Indah yang belum terlaksana? Album baru. Yes. Okay. Indah paling tak suka orang yang? Banyak. Antaranya ialah orang yang tak tepati janji. 3 perkataan yang menggambarkan Indah Ruhaila. Pemalu, lasak and suka masak. Alright, 3. So, 10 tahun akan datang, Indah akan menjadi seorang penyanyi ataupun yang lain? Businesswoman. Alright. Last, ucapan untuk peminat. Terima kasih kepada semua peminat saya yang menyokong saya selama ini dan teruskan menyokong saya. Ingin mencuba sesuatu yang berbeza, Indah memilih untuk menerbitkan sebuah lagu baharu dengan rentak dan genre yang lain daripada kebiasaannya. Saya nak ucapkan selamat Hari Wanita Sedunia and satu je pesan saya, love yourself, appreciate yourself. And saya rasa kita kena do more self-love and keep being positive supaya yang attract yang kita semua benda-benda yang sangat positif. Love you. Selain bersenam, pengambilan khasiat yang seimbang dalam diet pemakanan seharian adalah faktor yang sangat penting bagi mengekalkan kesihatan dan kesejahteraan tubuh badan. Bukan itu sahaja, kita juga mampu mengurangkan risiko obesiti dan juga penyakit kronik yang lain jika berjaya mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat.
Segmen Nak Cantik bawakan pegawai dietetik klinikal Nurliana Nur Azizan bagi berkongsi panduan terbaik untuk menjaga kesihatan diri melalui diet pemakanan dan pengambilan nutrisi yang betul. Amalan gaya hidup yang seimbang adalah asas penting untuk menikmati kehidupan yang berkualiti. Tubuh badan yang sihat turut membantu individu agar lebih berkeyakinan dalam melakukan apa jua perkara. Tidak lokek berkongsi kepakarannya, pemilik laman media sosial Kasbiliana Azizan sering memuat naik video berkaitan nutrisi dan diet pemakanan. Diet yang betul untuk Malaysia ni paling senang kita ikut suku-suku separuh. Jadi pinggan kita tu suku sepatutnya ada karbohidrat seperti nasi, roti, mi dan lagi suku tu kita akan ada protein seperti ayam, ikan, telur dan separuh daripada pinggan kita sepatutnya ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dengan pinggan suku-suku separuh ni lah kita boleh rasa kenyang. Tapi kena ada kuah yang tidak berlebihan lah, bukan kuah banjir. Nutrisi yang lengkap, kita ada 3 komponen utama untuk nutrisi. Kita panggil macronutrients iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Dalam karbohidrat mesti ada serat juga. Jadi kalau kita pilih karbohidrat ni kita ada simple dan juga kompleks. Simple seperti dalam coklat ataupun air manis. Tapi kalau untuk kompleks ni seperti nasi putih ataupun nasi beras perang. Jadi untuk nutrisi yang lengkap dalam pinggan kita tu mesti ada 3 komponen tersebut. Betul ke orang cakap nak kurus tak makan nasi? Mana ada. Nak makan nasi boleh, nak makan roti boleh, nak makan mi pun boleh. Kalau nak tahu 2 sendok nasi rata sama macam makan 2 keping roti. So, nak makan boleh je, tapi kena tahu portion. Karbohidrat membuat anda gemuk? Tak, karbohidrat tak akan buat awak gemuk. Tapi kalau awak ambil karbohidrat yang berlebihan yang akan gemuk. Sebab tenaga yang ambil secara berlebihan tu tak digunakan pun. Betul ke orang kata roti whole grain lebih baik daripada roti putih? Tak. Roti whole grain dengan roti putih mengandungi kalori yang sama sahaja. 1 keping roti whole grain dengan 1 keping roti putih ada kalori yang sama, tapi yang bezanya adalah dia punya vitamins, micronutrients yang berbeza. Tak bermakna awak ambil roti whole grain tu boleh ambil banyak. Tak. Makan pada waktu malam akan membuat anda gemuk? Tak juga. Nak makan malam boleh je, tapi kena ingat, kena berhenti makan 3 jam sebelum awak nak tidur. Jadi kalau awak nak tidur pukul 11, pukul 8 tu dah habis makan, bukan baru nak start makan. Skip makan adalah kunci pada penurunan berat badan. Tidak, kalau awak skip makan lagi awak rasa lapar dan kemudian awak akan makan makanan yang tinggi kalori dan juga makan yang secara berlebihan. Betul ke puasa boleh membantu menurunkan berat badan dengan cepat? Okey, puasa betul dapat turunkan berat badan, cuma ketika anda berbuka puasa harus follow suku-suku separuh. Porsi kena jaga juga, okey? Boleh makan seberapa banyak makanan sihat yang anda mahu? Tidak, makanan sihat pun mengandungi kalori. Jadi tak bermaksud makanan tersebut sihat, awak boleh makan banyak. Tetap kena ambil dalam porsi yang betul. Nak tahu makanan sihat untuk diet? Jom saya share. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini ialah yogurt, biji chia, granola, madu, buah naga, buah kiwi dan buah mangga. Jadi hari ini kita akan buat granola bowl. Ini sangat sesuai untuk waktu pagi lah. Pertama sekali kita akan masukkan yogurt. Greek yogurt ni adalah sangat bagus untuk kesihatan perut kita. Lagi-lagi orang yang ada gastrik. Okay. Kemudian kita akan masukkan muesli. Muesli ni sangat tinggi dengan fiber iaitu serat yang akan bantu untuk melawaskan. Kat sini ada badam, pumpkin seed, kismis. Kemudian kita akan masukkan kita punya buah-buahan. So buah-buahan ni sangat tinggi dengan vitamins, antioksida. Jadi pagi-pagi kalau boleh kita kena makan makanan yang tinggi nutrisi dan juga kalori yang sihat lah. Okey, dah masukkan. Tak perlu semua pun tak apa. Kemudian kita akan masukkan madu. Jadi madu ni tak perlu banyak pun. Kita dah ada buah-buahan kan untuk rasa manis tu. Okey, sekarang kita akan letak chia seed. Kita boleh sprinkle je dekat atas. Tapi kena ingat kalau makan chia seed kena makan dengan sesuatu. Kita tak boleh makan macam tu sahaja. So sama ada dengan makanan ataupun dengan air. Dah siap. Untuk resepi seterusnya pula sediakan isi ayam panggang, serbuk cili, sos bijan panggang, roti tortilla wrap dan daun salad. Untuk resepi kedua kita ada chicken wrap. Kalau tadi dah sweet, so sekarang kita buat yang savoury. Pertama sekali kita kena ada kita punya wrap lah. Yang ini Liana pilih garlic supaya kita ada rasa bau yang sedap jugalah. Di sana Liana gunakan salad. Untuk sayur-sayuran tak kisah apa jenis sayur pun boleh. Untuk wrap kita nak tambah lagi pun tak ada masalah. Ini adalah bahagian chicken breast. So Liana akan letak dekat atas ni.
So chicken breast ni boleh marinate dengan apa-apa pun. Black pepper, garlic. Sos kena ingat kita tak boleh guna terlalu banyak sebab sos ni ada kandungan garam. Semakin tinggilah penggunaan garam dalam kita punya pemakanan. Okey. Kemudian kita akan masukkan terakhir sekali kat sini Liana ada spices. Jadikan kita punya wrap tu lagi sedap. Tak terlalu orang kata plain sangat. Jadi nak makan makanan sihat ni sebenarnya boleh jadi sedap. Tapi kita kena buat dia. Yang terakhir adalah kita gulungkan dia. Kalau tak gulung pun kita just letak dua, bahagi dua macam ni. Okey. So dah jadi kita punya chicken wrap. Jadi ini adalah kita punya makanan sihat untuk diet kita. Di sini kita ada granola bowl sesuai untuk kita makan sarapan dan kita ada chicken wrap sesuai untuk makanan utama seperti makan tengah hari dan juga makan malam. Cuma kalau makan malam ni kena ingatlah kena makan 3 jam sebelum kita tidur. Untuk kesalahan orang diet ni, Liana tengok sebenarnya rakyat Malaysia bila nak diet, dia terus tukar pemakanan dia 100%. Kalau sebelum ni makan untuk breakfast, dalam 1 minggu tu dia akan makan nasi lemak 3 kali seminggu. Kalau nak diet boleh nak makan, cuma kita kena kurangkan. Kalau dah makan 3 kali seminggu nasi lemak, kurangkan kepada 2 kali seminggu dulu. Kemudian baru sekali seminggu dan kalau boleh tak makan langsung, lagi bagus. Dan juga seperti air manis. Bila orang nak diet ni, dia terus tak minum langsung. Itu adalah kesalahan yang besar. Dia kena kurangkan sedikit demi sedikit. Dengan cara ni baru dia boleh sustain berat badan yang turun tu untuk jangka masa yang lebih lama. Lagi satu yang penting bila nak diet ni, kena ikut 80% pemakanan. 20% lagi tu adalah exercise. Tak boleh jaga makan sahaja, tapi kena juga exercise. Bagi mengekalkan gaya hidup sihat, anda bukan sahaja mesti mengamalkan diet pemakanan yang betul, malah penting untuk melakukan aktiviti kecerdasan seperti rutin senaman. Sebelum mengundurkan diri, terima kasih sekali lagi kepada pemilik kediaman Encik Zulkifli Harun dan isteri Puan Farida Fasha Mahmad kerana sudi melayani kunjungan kami hari ini. Diharapkan agar pengisian penuh informasi dan kisah menarik yang kami kongsikan sepanjang 1 jam ini dapat memberi inspirasi untuk kita bangkit lebih yakin dan berjaya. Semoga semakin banyak ilmu yang dikongsi, semakin banyak jugalah manfaat yang dapat kita nikmati bersama. Baiklah, sampai di sini saja siaran Nona kali ini. Teruskan layari semua platform media sosial kami di TV3 Nona untuk lebih banyak kandungan digital menarik. Kongsikan juga sebarang pendapat dan idea bernas anda bersama kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja